Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, di mana pun kita berada, kita seharusnya dan sepatutnya kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah merupakan pencipta, pemilik, pentadbir kepada sekalian alam. Maka Allah mentadbir kita dengan Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan, melanjutkan pembelajaran sinopsis 30 juzuk Al-Quran, yang mana malam ini insya-Allah kita akan memasuki juzuk yang ke-7. Kita terus kepada perbincangan bagi juzuk yang ke-7. Kalau kita lihat dari sudut komposisi bagi juzuk yang ke-7 ini, kita sudah pun sedia maklum bahawa juzuk yang ke-7 terdiri daripada 2 surah. Yang pertama adalah suratul Al-Ma'idah yang diwakili oleh ayat yang ke-82, bermula daripada halaman 121 sehinggalah ayat yang ke-120, sehinggalah muka surat yang ke-127. Surah Al-Ma'idah memang ayatnya sampai 120. Kemudian apabila kita lihat kepada surah yang kedua yang membentuk juzuk yang ke-7 adalah surah Al-An'am sebanyak 110 ayat. Bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah 110 ayat. Surah Al-An'am semua sekali ayatnya ada 165 ayat. Tetapi ayat yang membentuk juzuk ke-7 hanya sehingga ayat 110, yang mana ayat ini kita boleh temui penghujungnya pada muka surat 141 di dalam Al-Quranul Karim. Baki ayat 111 surah Al-An'am itu akan masuk kepada juzuk yang ke-8. InsyaAllah besok malam, jika Allah memberikan keizinan, rahmatnya, kita akan bincangkan lagi surah Al-An'am tapi pada juzuk yang ke-8. Namun begitu, malam ni ada sedikit sebanyak kita menyentuh juzuk yang ke-8. Kita terus kepada melihat segmen juzuk yang ke-7. Kita lihat
terus kepada surah Al-Ma'idah terlebih dahulu, iaitu segmen bagi kumpulan ayat 82 sehingga 120 dalam suratul Al-Ma'idah. Okay. Untuk melihat segmen ayat ini, kita lihat terlebih dahulu kita lihat tentang ayat-ayat dalam suratul Ma'idah ini, seperti mana yang kita telah bincangkan pada juzuk yang ke-6, iaitu pada hari yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahawa surah Al-Ma'idah ini merupakan surah yang paling banyak menyebut tentang seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ada 16 kali. 16 kali itu 9 daripadanya berada pada juzuk yang ke-6 dan bakinya iaitu 7 lagi ayat dia berada pada juzuk yang ke-7 yang kita akan rujuk pada malam ini. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam senarai ayat, gambar rajah yang warna hijau tu, bulat yang berwarna hijau tu, itu adalah 7 ayat yang berada di dalam juzuk yang ke-7. Kalau yang warna kuning tu maksudnya ayat 1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57 ni, itu berada pada juzuk yang ke-6 yang telah kita bincangkan pada hari yang sebelumnya. Manakala bermula ayat nombor 87 sehingga ayat nombor 106, kita mendapati Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan kita telah ulas bahawasanya di dalam seruan tersebut Allah ada memerintahkan kepada orang yang beriman dua perkara. Sama ada perintah itu berbentuk wajib dibuat ataupun perintah itu adalah wajib ditinggalkan. Ke-7 seruan tersebut ada dinyatakan. Kalau kita lihat seruan yang pertama pada ayat nombor 87, Allah menyeru kepada orang yang beriman, buktikan imannya, jangan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Okey. Walaupun ayat ni dia seperti sambungan dalam suratul Ma'idah. Memang dalam suratul Ma'idah. Tapi juzuk yang ke-7 ni, kita ambil suratul Ma'idah, tapi nanti kita akan kaitkan. Yang 7 seruan ni sebenarnya ada perkaitan, walaupun dia suratul Ma'idah, tapi ada perkaitan dengan surah Al-An'am yang kita akan bincang sebentar lagi. Walaupun dia surah Ma'idah, dia gabung dengan surah Al-An'am, membentuk juzuk yang ke-7, dia ada perkaitan, dia saling perkaitan. Nanti kita akan sebutkan perkaitannya. Okay. Jadi kalau kita tengok pada ayat nombor 87, perintah yang pertama, seruan yang pertama dalam ayat suratul Ma'idah pada ayat nombor 87 tu, Allah menyebut tidak boleh mana-mana manusia, orang beriman, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan jangan melampaui batas. Okey, ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan hukum hakam ni. Kan, hukum halal Allah yang tentukan. Hukum haram Allah yang tentukan. Jadi Allah pesan jangan kita nak memandai-mandai mengubah hukum yang Allah telah halalkan tukar jadi haram.
Okay. Seruan yang kedua, ada hukum hakam juga. Apa hukum hakam tu? Iaitu 4 perkara. Apa dia? Allah mengharamkan arak, Allah mengharamkan judi, Allah mengharamkan memuja berhala, dan Allah mengharamkan menilik nasib pada ayat nombor 90. Lepas tu adalah perincian-perincian dia. Okey, ia termasuk dalam hukum hakam. Okey, masih ingat lagi waktu kita bincang pada juzuk yang ke-6 surah Al-Maidah ini, kalau kita bincang pembahagian ayat-ayatnya, kita kata sebahagian besar dalam surah Al-Maidah tu ada hukum hakam. Kita telah sebutkan beberapa pada juzuk yang ke-6. Namun begitu, dalam juzuk yang ke-7 ni ada juga hukum hakam. Tapi nanti kita akan kaitkan dengan Al-An'am. Baik. Kemudian, seruan yang ketiga, Allah meminta kepada orang yang beriman, iaitu Allah telah, kalau kita tengok pada seruan yang ketiga ni, adalah sebenarnya Allah Ta'ala melarang orang-orang yang sedang dalam berihram pergi berburu haiwan-haiwan buruan, walaupun mudah nak jumpa haiwan tu. Kan depan mata kalau jumpa pun tak boleh nak berburu ketika ihram. Itu adalah ayat nombor 94. Okey. Kemudian seruan yang keempat, Allah menyebut tentang ayat nombor 95, yang ini Allah tak bagi bunuh pula mana-mana binatang buruan ketika dalam sedang ihram. Okay, ini adalah hukum hakam di dalam kita sedang berihram. Okay. Kemudian yang kelima, seruan yang kelima, ayat 101, Allah memerintahkan kepada orang beriman jangan tanya kepada Rasulullah apa-apa soalan hukum hakam yang Allah tak bagi tahu hukum dia. Maksudnya dalam Quran tak sebut hukum dia apa. Maka kita tak perlu nak bertanya panjang. Boleh tak makan ni? Boleh tak makan ni? Sedangkan Al-Quran tidak menyebut haram pun. Jadi jangan kita, kalau kita bertanya sesuatu, banyak benda yang Islam diamkan, yang agama diamkan, maka nanti akan susah pada kita. Itu ayat nombor 101. Seruan yang keenam, Allah menyebutkan tentang, kalau seruan yang keenam ni tuan-tuan dan puan, Allah meminta supaya kita memelihara diri kita daripada buat sesuatu yang Allah haramkan. Ini pada ayat 105. Manakala ayat 106 adalah Allah menyebut tentang perintah. Kalau waktu nak mati, masa tu nak buat wasiat, perlu lantik 2 orang saksi yang adil ketika nak melakukan wasiat. Ayat 106. Baik. Berdasarkan 6 seruan ini, ada 6 kan? Ada 7. Seruan ini ia berada dalam surah Al-Maidah, berada pula dalam juzuk yang ke-7. Boleh kita letakkan 7 seruan ini di bawah satu topik, iaitu hukum hakam. Maksudnya ayat-ayat ni Allah menyebut tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Okay, justru itu kalau kita lihat dekat mula-mula pada tajuk segmentasi juzuk yang ke-7 surah Al-Maidah, ada diletakkan 2 bahagian. Kita boleh pecahkan daripada ayat nombor 82 surah Al-Maidah juzuk 7 tu, kita boleh pecahkan di antara ayat dia sebenarnya bermula ayat nombor 82 lah. Tapi kita
boleh ambil, kita ambillah pada ayat nombor 87 sehingga 120 tu, kalau kita pecahkan kepada dua bahagian, kita boleh katakan ayat nombor 87 sehingga 108 ia berkaitan dengan ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Maksudnya ayat Quran tu mengandungi hukum, mengandungi hukum hakam, tu dipanggil ayat-ayat hukum. Bahagian yang kedua pula, kita ambil bermula ayat nombor 109 sehinggalah 120, Allah menceritakan tentang bagaimana balasan yang Allah berikan bagi siapa-siapa yang memenuhi hukum-hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dia buat seruan-seruan yang Allah Ta'ala seru tadi tu. Ada Allah menyebutkan pada potongan ayat 109 sampai 120. Jadi ayat 109 sampai 120 ni boleh kita letakkan di bawah tajuk peristiwa-peristiwa di hari akhirat dan balasan bagi orang yang beriman. Okay. Untuk lebih jelas lagi pecahan-pecahan ayatnya, ada saya letakkan secara ringkas saja. Okey, untuk ayat-ayat hukum tadi, ingat tak ayat berapa? Kita kata ayat nombor 87 sampai ayat nombor 108. Kalau kita pecahkan lagi, kita akan dapatlah maklumat-maklumat seperti ini. Okey. Maklumat-maklumat seperti ini, kalau kita ambil ayat, dua ayat, saya terbalik tu, sepatutnya 87 hingga 88, bukan 88 ke 87. Mohon maaf, saya tak betulkan. Okey. Ayat 87 sehingga lamba 88 adalah kuasa menghalalkan sesuatu, ia adalah milik Allah. Mengharamkan sesuatu, ia adalah milik Allah. Okey. Untuk yang ayat 87-88 ni, tuan-tuan tolong tulis. Ia berkaitan dengan seruan nombor 1 tadi. Seruan nombor 1 tu yang ya ayyuhallazina amanu. Ingat lagi kan, sebentar tadi kita katakan juzuk 7 ada 7 seruan wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan orang beriman tadi, kita buat kesimpulan dia ada kaitan dengan ayat-ayat hukum. Oleh sebab itu kita pecahkan seruan tadi, kita letak di bawah tajuk ayat-ayat hukum. So ayat-ayat hukum ni yang awal-awal adalah tentang kuasa menghalal, mengharamkan milik Allah. Itu dekat seruan yang pertama. Okey, tuan-tuan, ingat yang nombor 1 ni, yang kuasa menghalal, mengharamkan, nanti ada kaitan dengan surah Al-An'am, dengan binatang ternakan. Tiada kaitan dia. Okey, kemudian tuan-tuan perempuan, kita akan jumpa tajuk tentang denda orang yang bersumpah dengan sengaja. Kalau dia tak dia bersumpah dengan sengaja, kan, dia punya apa, penebus dia panggil kafaratu aiman, penebus kepada sumpah tu Allah disebut pada ayat nombor 89. Jadi kalau tuan nak tahu apa denda nak bayar sumpah tu, kita kena bukalah ayat nombor 89. Kita akan jumpa jawapan dia apa. Nak kena bagi makan pada 10 orang miskin. Lepas tu nak kena, kalau tak boleh bagi makan, carikan pakaian. Kalau tak boleh, merdekakan hamba. Kalau tak boleh juga, puasa 3 hari. Itu ada kaitan dengan hukum hakam sumpah. Okay. Kemudian, kalau kita baca ayat 90 sampai 93, ini yang kita jumpa tadi. Ingat tak? Seruan nombor 2 tadi, apa dia seruan nombor 2 tadi? Arak, judi, puja berhala, tilik nasib tu, kita jumpa dekat seruan nombor 2. Dan dalam masa yang sama, sampai ayat 93 tu, Allah menerangkan kenapa tak boleh 4 perkara tu. Jadi kita kena bukalah ya, bermula ayat nombor 90 sampai 93. Okey, hukum hakam tak ni?
Arak termasuk tak dalam hukum hakam? Ya. Judi hukum hakam. Puja berhala hukum hakam. Telik nasib, ramal pun hukum hakam. Sebab tu kita letak dia ayat-ayat hukum. Okey. Kemudian kalau kita baca lagi ayat yang berikutnya, naik ayat 94 sampai 98, ini yang seruan nombor 3 dan seruan nombor 4. Jadi kita kena catatlah maklumat tambahan tu. Seruan nombor 3 dengan seruan nombor 4 tu, itulah yang larangan ketika ihram. Dan dalam masa yang sama dekat kumpulan ayat 94 sampai 98 ni, Allah menyebutkan tentang keagungan Kaabah. Allah jadikan Kaabah ni sebagai tempat orang berpusu-pusu berkumpul dekat situ. Okey, hukum tu. Hukum tentang apa? Memuliakan Kaabah. Hukum. Maksudnya syiar. Lepas tu ketika ihram, ada pantang larang dia. Termasuk dalam hukum. Okey. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan masuk pada ayat 99 sampai 100. Okey, Allah menyebutkan tentang apa? Tentang sekejap ya. Allah menyebutkan tentang apa dia jalan sekejap. Komputer saya ni dia seperti hang. Sekejap tuan-puan ya. Bagi saya sedikit waktu. Dia hang sekejap. Sekejap ya. Tuan-puan. Okey. Sekejap ya. Sekejap ya. Tuan-tuan nampak tak slide yang saya kongsikan? Kita tak nampak? Nampak tak? Tak nampak Ustaz. Okey, Mas, dapat dah. Nampak dah. Okey ya, saya patah balik yang tadi. Mohon maaf ya, saya punya slide PowerPoint ni dia macam lari-lari, dia tak duduk diam. Okey, dia penat kot. Okey. Okey, kita teruskan pada ni. Pada ayat yang 101 sampai 102, iaitu Allah menyebutkan tentang larangan kita menyusahkan diri bertanya tadi tu dalam beragama. Itu adalah seruan yang kelima. Lepas tu tuan-tuan boleh baca ayat 103 sampai 105 ni. Nampak tak tajuk syariat orang jahiliah? Syariat orang jahiliah ni syariat yang dia suka, dia orang sendiri yang pandai-pandai buat hukum. Unta ni boleh naik, unta ni tak boleh tunggang, unta ni sekian-sekian. Tu tak akan jumpa nanti dekat ayat. Kalau kita baca dekat ayat tu, kita akan jumpa kisah Bahirah, Saibah, Wasilah, Ham. Itu dekat ayat 103 sampai 105. Kemudian ditutup pada ayat 106 dan 108 bagi tajuk segmen ayat-ayat hukum. Allah menyebut tentang wasiat dan kesaksian. Ini adalah seruan yang ke-7. Okey, kalau tuan-tuan nak tulis dekat maklumat tu, dekat nota tu, dia akan jadi macam ni lah. Saya. Okey. Dia akan jadi begini. Ini adalah S5. Ni S5, seruan 5. Ni S6 dan ni S7. Itu dia punya seruan tadi tu. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya tak perlu nak memanjangkan dari sudut penerangan maklumat ni sebab maklumat ni senang je tuan-tuan nak faham. Sebab kita dalam sinopsis ni, kalau kita guna kaedah macam ni, senaraikan ayat-ayat, tema-tema dia memang panjang. Tak sampai lagi kita juzuk yang ke-7 pada malam ni. Tapi ada kala kita perlu terangkan. Seperti mana malam ini. Okey, tuan-tuan dan puan, mari kita lihat pecahan ayat, segmen ayat bagi ayat. Kita sebut tadi ayat berapa? Ayat 109
sampai ayat nombor 120. Okey, saya tak bacakan semua, cuma waktu kita baca dekat segmen ayat 109 sampai 120 ni, kita akan jumpa dekat sini yang menariknya di sini. Kita tengok Allah Ta'ala ada bertanya kepada Nabi Isa tentang akidah umatnya. Maksudnya nanti di hari akhirat, Nabi Isa akan dibicarakan oleh Allah. Allah akan panggil Nabi Isa, Allah akan tanya Nabi Isa, siapa yang mengajar umat Nabi Isa mengatakan Allah ni Trinity, kan? Mengatakan Allah ni ada anak lah. Siapa yang ajar? Allah akan tanya Nabi Isa nanti. Allah akan tanya pada Nabi Isa, Nabi Isa ke yang ajarkan Tuhan tu ada 3, Allah, Maryam, Nabi Isa tu sendiri. Itu pada ayat 116 sampai 118. Dan sudah pastilah kita mengetahui bukan Nabi Isa yang ajar, tetapi Allah nak menyebutkan bahawasanya nanti di hari akhirat Nabi Isa juga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, itu adalah satu contoh daripada segmen ayat bahagian yang kedua surah Al-Maidah juzuk yang ke-7. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan jelas dengan peneranan ringkas bagi surah Al-Maidah juzuk yang ke-7. Okey, sekarang kita masuk kepada juzuk yang bukan juzuk, kita nak masuk kepada segmen juzuk yang ke-7 surah Al-An'am. Okey, tengok dalam surah Al-An'am. Okey. Sekejap ya, silap saya nak bercakap. Okey. Setakat ni tuan-tuan jelas ya, maksudnya suara saya boleh dengar dengan jelas, ada sangkut-sangkut ke? Okey. Okey. Kita masuk pada surah Al-An'am. Okey. Sebelum kita membincangkan tentang segmen bagi surah Al-An'am yang membentuk juzuk 7, mari kita dalami terlebih dahulu tentang nama bagi surah Al-An'am. Kenapa surah itu dinamakan Al-An'am? Apa itu Al-An'am? Al-An'am merujuk kepada binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan tu tak termasuklah ayam. Ayam pun orang ternak juga. Ikan pun orang ternak juga. Dia bukan. Al-An'am ni iaitu binatang haiwan-haiwan yang kita boleh buat dia sebagai sembelihan. Ibadat apa? Ibadat sembelihan. Seperti mana? Seperti lembu, kambing, unta. Itu termasuk dalam Al-An'am. Okay. Persoalannya, kenapa surah ni nak fokus tentang haiwan-haiwan ternakan? Okay. Kenapa diberi nama haiwan ternakan? Okay. Justifikasi dia, surah yang paling banyak yang menyebut secara terperinci, banyak dan terperinci tentang binatang ternakan adalah dalam surah Al-An'am. Surah itu nama Al-An'am, justifikasinya ayat-ayatnya banyak, paling banyak di dalam Al-Quran, dalam berbeza dengan surah-surah lain yang ada menyebut tentang binatang ternakan. Okey. Nak lebih jelas lagi banyak macam mana? Okey, kita lihat pada nota yang berikutnya. Okey. Surah Al-An'am, kalau tuan-tuan cari perkataan Al-An'am, An'am, Al-An'am, tuan-tuan akan jumpa disebut sebanyak 6 kali. 6 kali disebut perkataan Al-An'am. Dia sebut, ada sebut Al, ada sebut An'am saja. Ada 6.
Begitu juga surah Al-An'am ini adalah surah yang memperincikan tentang binatang ternakan tu hampir ada 15 ayat duk cerita tentang binatang ternakan tu 15 ayat. Tak seperti surah-surah yang lain. Okey, kita boleh rujuk pada ayat 136 sampai 150. Cuma penyebutan Al-An'am ni dia tak ada dalam juzuk 7. Tetapi dia duduk dekat juzuk 8. Lepas tu saya letak dekat kotak biru tu juzuk 8, juzuk 8. Kita malam ni kita bincang juzuk 7. Kan? Tetapi kalau nak bincang tentang nama surah Al-An'am tu, kita kena gunalah juzuk 7. Sebab ayat-ayat tentang nama surah Al-An'am, penyebutan Al-An'am tu berada pada juzuk yang ke-8. Okey. InsyaAllah hari berikutnya kita akan bincang juzuk 8 tu. Tapi untuk malam ni kita dah kena ambil ayat-ayat dalam juzuk yang ke-8, kita nak fokus pada nama bagi surah Al-An'am tu. Sebab kita belajar sinopsis ni bukan sekadar kita nak tahu segmen ayat, tetapi kita nak cari juga maklumat kenapa ditekankan Al-An'am tu. Jawapan dia kita tahu tadi kan. Okey, kita tengok. Dekat mana 6 ayat, 6 kali disebut Al-An'am ni? Kalau kita lihat dalam nota tu telah pun saya sertakan. Ayat 136, 138 ada 3 kali. Ayat 139 ada, 142 ada. Jadi kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan tolonglah buka mushaf, tuan-tuan cari kat mana ada perkataan An'am, dekat mana ada perkataan Al-An'am. Kita akan jumpa 6 kali. Tapi ayat-ayat ni dia sudah berada pada juzuk yang ke-8. Okey. Begitu juga kalau kita nak bincangkan tentang nama surah itu diambil sebab ada perkataan An'am, maka surah itu dinamakan Al-An'am lah. Okey. Biasanya kalau surah itu, nama surah tu kebanyakannya memang ada ayat dalam surah itu sebut nama surah tu. Contohnya macam suratul Baqarah, ada perkataan Baqarah. Kalau surah tu nama Ali Imran, ada ayat tu sebut Ali Imran. Begitu juga dengan dengan apa? Dengan surah Al-An'am. Ada perkataan An'am. Berapa kali tadi? Ada 6 kali penyebutan An'am. Okey. Mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana contoh kalimah An'am. Dalam masa yang sama, mari kita dalami ada apa pada An'am tu. Kenapa dipilih surah An'am, haiwan ternakan tu? Apa yang hebat sangat dekat haiwan ternakan tu? Sebab tu dia jadi nama surah. Okey. Nak tak nak, maka kita perlu membaca keseluruhan ayat yang ada menyebut tentang An'am. Okey, kalau kita baca pada ayat 136, berapa kali kita jumpa perkataan An'am? Tak akan jumpa sekali kan perkataan An'am. Okey, mari kita lihat. Penyebutan An'am ni sebenarnya siapa yang menternak Al-An'am tu? Apa yang dia buat dekat Al-An'am tu? Kita kena baca ayat dia. Ayat tu bermaksud, dan mereka ni sebenarnya adalah orang kafir musyrikin Mekah. Okey. Mereka memperuntukkan bagi Allah sebahagian daripada hasil tanaman dan binatang ternakan yang diciptakan itu. Okey, tuan-tuan, tolong ambil perhatian tentang perkataan yang diciptakan itu. Siapa yang cipta?
Hasil tanaman dan binatang ternakan tu? Jawapannya adalah Allah. Jadi Allah ni dia nak bagi tahu orang kafir musyrikin ni, mana-mana hasil tanaman dia ada buat pembahagian. Begitu juga mana-mana hasil binatang ternakan dia buat pembahagian. Dia bahagi macam mana? Okey, tapi dia bahagi tu Allah kata dengan sangkaan mereka. Mereka yang memandai-mandai buat pembahagian tu. Pembahagian ni macam mana? Mereka kata, ini untuk Allah, ini untuk berhala kami. Tuan tengok, dia bahagikan. Maksudnya dia kata, tanaman ini untuk Allah, ada tanaman ni untuk berhala kami. Mereka kata juga, binatang ternakan ni untuk Allah, binatang ternakan ni untuk berhala kami. Okay. Lepas tu pula, mereka ni pula kata, maka apa yang telah ditentukan untuk berhala mereka takkan sampai kepada Allah. Manakala apa yang telah ditentukan oleh Allah sampai pula kepada berhala mereka. Contohnya macam ni lah. Kita boleh tengok kotak pembahagian ni. Okey. Contohnya macam ni. Kalau mereka ada tanam tanaman, memang mereka bahagi dua lah. Sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk berhala. Bahagian untuk berhala tu yang kita tengok kadang-kadang kan, orang bagi makanan kepada patung-patung dia bagi juga kepada penjaga-penjaga penjaga kuil ke, penjaga tempat-tempat ibadat mereka. Itu mereka kata sebahagian untuk berhala mereka. Okey, sebahagian untuk Allah tu macam mereka bagi orang makan ke, mereka jamu orang makan ke, itu sebahagian untuk Allah. Okey. Tetapi mereka ni, kalau bahagian untuk Allah tu, mereka macam tak ambil berat sangat. Contohnya kalau macam untuk Allah ni, mereka macam sambil lewa je. Cukup tak cukup kilogram dia ke, tak apalah. Jangan, tak payah ambil kira sangat. Tapi ketika nak untuk berhala ni, mereka punya strik dia tu, mesti kena cukup. Mesti kena cukup. Tak boleh kurang. Contohnya macam tu. Okey. Jadi kita dapat belajar dekat sini berdasarkan ayat 136 ni, apa yang Allah nak fokus tentang binatang ternakan tu. Kalau kita baca pada ayat ni, sebenarnya orang Arab musyrikin ni, mereka mengada-adakan pembahagian kepada Allah dan kepada berhala. Sepatutnya tak ada sedikit pun bahagian untuk berhala tu. Sebab memang berhala tu kalau ada dah syirik, betul tak? Contohnya macam kita kan belajar kan. Kalau kita buat sembelihan haiwan, kita kena bagilah orang makan. Semua untuk orang makan. Maknanya adalah untuk Allah lah. Untuk kita berdekatkan diri pada Allah. Tapi ada tak orang menyembelih haiwan contohnya? Dia nak bagi dekat penunggu makan ke? Dia nak bagi dekat dewa-dewa laut makan ke? Ada. Macam itulah yang orang Arab Mekah dulu buat. Dia bagi-bagi dah. Sedangkan pada asasnya memang tak boleh dah ada berhala tu. Tapi dekat sini Allah nak cerita pada kita sebenarnya mereka apa? Mereka memandai-mandai buat pembahagian itu, sedangkan Allah kata apa? Kalau kita baca dekat ujung tu kat bawah tu, Allah kata apa? Sangat buruk apa yang mereka hukumkan itu. Maknanya Allah Ta'ala kata, mereka ni pandai-pandai je buat hukum macam tu. Nak bahagi-bahagi macam tu. Sedangkan Allah tak pernah pun tetapkan mesti ada bahagian untuk berhala. Tapi Allah kata mereka yang hukum ke sendiri, mereka yang buat hukum sendiri. Allah kata sangat buruk apa yang mereka hukumkan itu. Okey.
ada kaitan tak dengan surah Al-Ma'idah yang kita baca tadi dekat seruan pertama? Ingat tak? Ini surah Al-An'am. Ayat 136, walaupun dah masuk juzuk yang ke-8 kan, ayat 36 ni, tapi ada kaitan tak dengan seruan pertama yang kita baca tadi tu dekat Al-Ma'idah? Kan Tuhan kata apa? Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi orang Arab musyrikin ni dekat surah Al-An'am ni, mereka telah buat hukum sendiri pembahagian tadi tu. Okey, lanjutkan lagi, kita ambil satu lagi ayat tentang An'am. Okay. Kita tengok ayat dia tentang An'am satu lagi sekejap. Okey, cuba kita lihat ayat 138. Okey. Walaupun ayat ni dah masuk juzuk 8, tetapi kita nak gunakan ayat ini untuk mendapatkan perbahasan kenapa ni Allah pilih surah tu dengan binatang ternakan. Jadi kita akan lihat nanti, kita akan baca satu lagi ayat 138. Kita tengok dekat ayat 138 ada berapa kali penyebutan An'am. Ada 3 kali kan? An'am, An'am, wa An'am. Okey. Dekat ayat 138 ni, mari kita tengok lagi mereka buat hukum apa pandai-pandai. Apa lagi yang mereka memandai-mandai. Kan? Tengok. Allah kata apa? Dan mereka berkata lagi. Orang-orang musyrikin tadi tu bukan sekadar dia buat bahagian untuk bahala dia orang buat lagi benda lain. Dia kata apa? Ini ialah an'am, binatang ternakan dan tanaman yang dilarang. Tak boleh siapa pun makan binatang ternakan ni. Tak boleh siapa pun makan hasil tanaman ni kecuali siapa-siapa yang kami kehendaki. Okey. Allah Ta'ala kata apa? Mereka buat tu ikut anggapan mereka. Lepas tu mereka kata pula, ada binatang ternakan yang tak boleh nak tunggang dia. Saya faham kan? Jadi kalau kita baca pada ayat ni, hujungnya Tuhan kata apa? Mereka buat apa tu? Allah kata anggapan mereka itu, kata Allah, adalah iftira'an alaih. Semata-mata pendustaan terhadap Allah. Pendustaan terhadap Allah tu maksud dia apa? Tuhan nak kata mereka dustakan, mereka seolahnya mereka menjual nama Allah tu seolah-olah Allah yang tetapkan binatang ni tak boleh makan, makanan ni tak boleh makan, binatang ternakan ni tak boleh naik, dia tak boleh tunggang. Seolah-olah mereka kata seperti yang pencipta kepada binatang ternakan tu yang buat. Itu yang Tuhan kata mereka telah berdusta terhadap Allah. Okey. Daripada ayat 136 dan 138 kita dah jumpa dah kenapa Allah sebut surah Al-An'am. Seolah-olah Tuhan nak kata pada kita, perhatikan macam mana An'am ini orang-orang Arab musyrikin buat. Korang janganlah jadi macam orang musyrikin yang mana mereka ini memandai-mandai membuat hukum yang telah Allah tetapkan, yang Allah tak tetapkan, mereka pandai-pandai buat. Yang Allah Ta'ala kata boleh naik, mereka kata tak boleh naik. Yang Allah kata boleh makan, mereka kata tak boleh makan. Okey, dah jelas tadi. Kenapa tak boleh? Ini jawapan dia. Okey, maka keluarlah tujuan bagi surah Al-An'am yang kita tahu 165 ayat tu. Tujuan surah Al-An'am, keluarlah satu objektif dia. Apa dia? Surah Al-An'am ni surah yang Allah mengatakan bahawasanya yang boleh menentukan, yang ada authority menentukan hukum hakam, nak buat mana-mana perundangan, dia sebenarnya hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan,
Tak boleh mana-mana manusia buat hukum sendiri. Halalkan sendiri, haramkan sendiri. Tak boleh. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan para nabi mana-mana pun tak boleh. Yang mana para nabi ni hanya mengikut apa sahaja hukum hakam yang telah Allah tetapkan. Allah sahaja yang ada autoriti. Kalau ada juga orang buat macam tu, ia jatuh kepada hukum syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bermakna buat syirik ni bukan hanya kepada menyembah, minta tolong, percaya ada makhluk lain yang berkuasa. Bukan tu saja. Tetapi jika kita mengambil tugasan Allah, Allah saja yang tahu mana yang halal, mana yang haram, kita telah menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Menduakan Allah, mensyirikkan Allah tu menyekutukan Allah, ambil kerja tugas autoriti Allah dalam bab hukum halal dan haram. Lepas tu kita jangan memandang-mandai ya tuan-tuan perempuan dalam bab hukum halal haram ni. Kalau kita tak tahu, kita kata je Allah je yang tahu. Jadi tak boleh tukar. Okey, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setakat ini saya harap tuan-tuan jelas kenapa Allah nak sebut surah tu nama Al-An'am. Rupa-rupanya di sebalik haiwan ternakan tu, rupa-rupanya ada kaitan dengan syirik. Syirik macam mana? Kalau kita mengubah hukum-hukum halal dan haram yang ada pada binatang ternakan tersebut, ia boleh jatuh kepada syirik seperti mana yang pernah dibuat oleh penduduk Mekah di Mekah sewaktu Nabi SAW diutuskan di Mekah pada ketika itu. Selama ni kita baca Al-An'am, binatang ternakan, mungkin kita hanya ingat binatang ternakan tu macam, oh boleh makan, boleh tunggang, boleh ambil kulit-kulit dia. Itu betul lah salah satu darinya. Memang itu tujuan Allah ciptakan. Tapi di sebalik Al-An'am itu, ada sesuatu yang dikaitkan dengan hukum kesyirikan. Keesaan Allah Azza wa Jalla. Okay, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah, ini bermakna juzuk yang ketujuh kita akan menggunakan tujuan bagi surah Al-An'am. Maknanya juzuk 7 ni, walaupun ada surah Al-Ma'idah, Al-Ma'idah tadi ada sedikit ayat kan Al-Ma'idah, tetapi apabila dia masuk dekat surah Al-An'am juzuk yang ketujuh ni, maka kita rungkaikan, kalau dalam juzuk 7 Al-Ma'idah tadi ada hukum hakam kan, judi, siapa tentukan haram? Allah kan. Siapa yang kata arak tu haram? Allah yang kata haram. Ada kaitan tak dengan Al-An'am? Ada. Maka kita tak bolehlah nak memandang-mandai kata judi ni halal, arak ni halal. Tak boleh. Jadi kalau kita tukar dia, ada kaitan dengan perbuatan yang dibuat oleh orang Arab musyrikin Mekah yang mereka mengada-adakan hukum pada binatang ternakan. Oleh sebab itu, kita gabungkan Al-Ma'idah dengan Al-An'am pada juzuk yang ketujuh ini. Dia ada kaitan dengan bab tauhid, tapi dari sudut apa? Dari sudut hak mutlak Allah dalam menentukan hukum hakam. Itulah juzuk 7. Tapi belum habis lagi. Sebab saya nak terangkan, ada lagi beberapa perkara nak mengukuh
mengukuhkan lagi juzuk yang ketujuh ni. Okey, setakat ni tuan-tuan dan puan-puan jelas? Boleh ikut? Okey. Kita lanjutkan lagi. Okey, sekarang kita nak masuk kepada segmen bagi surah Al-An'am. Nanti kita bincang kategori surah ni. Kejap ya. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat pada segmen surah Al-An'am. Kita tengok dulu pada segmen surah Al-An'am juzuk yang ketujuh dulu. Okey, kita lihat segmen. Okey, juzuk 7 surah Al-An'am. Okey. Surah Al-An'am yang bermula ayat 1 tadi tu sampai ayat nombor berapa tadi? 110 kan? Yang kita ketahui tadi tu kita boleh pecahkan ia kepada dua bahagian utama sekejap ya. Okey, kita boleh pecahkan ia kepada dua bahagian utama. Iaitu kalau kita gunakan ayat 1 sampai ayat nombor 73, segmen yang pertama ni kita boleh letakkan dia punya tajuk dia Allah menetapkan tentang keesaannya, Allah menetapkan adanya kiamat dan Allah menetapkan adanya kerasulan. Maknanya ada rasul-rasul yang Allah utus. Itu ayat 1 sampai ayat 73. Okey. Kemudian kalau kita ambil ayat 74 sampailah 113. Kita boleh letak sampai 113 lah. Kan walaupun sampai 100 kita belajar tadi sampai apa ayat segmen tafsir tadi tu sampai ayat nombor 110 kan. Okey. Ayat ni bahagian nombor 2 ni dia sebenarnya bahagian nombor 2 74 sampai 133 ni sebenarnya dia mengukuhkan kembali bahagian yang pertama yang ayat 1 sampai 73 tu. Okey, cara Allah mengukuhkan tu dengan Allah tak sebenarnya maksudnya bahagian 2 ni ayat 174 sampai 113 ni Allah mengukuhkan apa yang Allah nak kata pada kelompok ayat 1 sampai 73 tu. Okey. Cuma pada ayat 74 sampai 133 ni cara Allah nak mengukuhkan lagi Allah datangkan, kalau tuan-tuan nak pecahkan lagi ayat ni, saya minta tuan-tuan boleh tulislah ya. Okey, kalau yang bahagian ni tuan-tuan boleh pecahkan lagi 3 lah. Jadi 3 cara pengukuhan tu, cara Allah buat pengukuhan tu macam mana? Okey. Yang pertama, kalau tuan-tuan nak tulis dekat situ, Allah bawa datang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kita tulis kisah Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan lihat Nabi Ibrahim ni, kalau tuan-tuan buat pecahan dia, dia dekat ayat 74 sampai 83. Saya tak naklah buat pecahan tu terlalu banyak kelompok ayat ni. Sebab tu saya rangkumkan 74 sampai 133 terus. Kita letak di bawah tajuk ni. Okey, tapi kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, lebih nampak lagi, kena pergilah setiap kumpulan ayat tu. Lepas tu yang kedua, dekat sini tuan-tuan akan jumpa Allah bawa 17 Nabi lain. Tuan-tuan bayangkan. 17 Nabi lain, Rasul, Allah letak dekat bahagian yang kedua ni. Yang ni tuan-tuan kena tengok, nak tengok ayat dia kan. Tuan-tuan kena tengok bermula ayat 83 sampai 74. Okey, kita kena saling kat situ. Kisah 17 Nabi. 17 Nabi tuan-puan. Kenapa Allah bawa nama 17 Nabi ni? Campur Ibrahim
jadi 18 Nabi. Ada 18 nama Nabi disebutkan dalam surah Al-An'am. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi ini, Rasul inilah digunakan untuk mengukuhkan tauhid yang Nabi SAW bawa tu. Nak mengukuhkan bahawa Nabi ini adalah Rasul-Rasul macam 18 Rasul yang Allah sebut dalam bahagian kedua dalam surah Al-An'am ni. Nanti saya akan sebutkan 17 Rasul tu siapa. Kemudian kalau yang ketiga, dekat sini barulah Allah bawa ayat-ayat kauniat lah. Ayat-ayat kauniat. Ayat-ayat kauniat ni macam, tentu kena tengok. Kalau kita nak tengok ayat dia, kita kena buka lah. Bermula ayat nombor 74 sampai 83. Kenapa 74 sampai 83? 94. 83 sampai 94. Kita kena tengok ayat bermula ayat nombor 95 lah. Sampai hujung. Sampai ayat 113. Nanti kita akan jumpalah Allah bawa bukti Allah ni patut diesakan dengan Tuhan memaparkan apa yang telah Tuhan ciptakan. Kita akan jumpalah Allah cerita tentang biji-bijian, Allah cerita pagi, malam, matahari, bulan, bintang, hujan. Itu dekat kumpulan ayat 95 sampai 113. Tapi kita gabungkan kumpulan ayat 74 sampai 133 ni, dia bawah tajuk besar dia apa? Kenapa Allah nak sebut kisah Nabi Ibrahim? Kenapa Allah nak sebut 17 Nabi ni? Kenapa Allah Ta'ala sebut dia ciptakan biji-biji, mati, hidup, bulan, matahari itu? Kenapa? Kerana ia dijadikan sebagai pengukuhan bahawa Allah ini satu-satunya Tuhan yang layak untuk diesakan. Dan Allah juga nak kukuhkan bahawa Nabi Muhammad ni benar-benar seorang Rasul. Apa yang dia bawa tu sama macam Rasul-Rasul dulu. Itulah kumpulan ayat. Sebab tu saya tak buat pecahan lah. Tentang perempuan. Pecahan-pecahan tu. Okey, saya harap tuan-tuan jelas. Okey. Jelas tak tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah? Okey, mari kita lihat. Siapa Rasul-Rasul tu? Okey. Kita lihat kat sini ya. Tengok kat sini dulu. Siapa Rasul-Rasul tu? Sekejap. Ya. Okey. Rasul-Rasul tu, kalau kita tengok dekat nota tu ni, ada 18 Nabi lah. Okey, tuan-tuan kena catat ya beberapa maklumat yang saya tak tulis dalam nota ni. Okey, 18 Nabi tu siapa? Okey, dia bermula daripada Nabi, kejap. Terlepas. Dia bermula daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa. Siapa lagi? Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Ada 18 Nabi dalam surah Al-An'am. Okey. Kalau tuan-tuan nak ambil ayat dia, Allah sebut 4 ayat sebenarnya. Allah sebut ada 4 ayat cerita tentang ke-18 Nabi ni. Tapi cerita panjang dekat Nabi Ibrahim lah. Cerita panjang kepada kisah Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita nak tengok bermula daripada kisah apa? Nama Nabi Ishaq semua ni, kalau kita tengok dekat sini ya. Sekejap ya. Kalau nama Nabi Ibrahim, kita boleh jumpa dekat ayat nombor 83. Dan salin ya. Okey, tapi daripada Ishaq ya. Bermula daripada Ishaq sampai kepada Nabi Musa ni, ini ayat 84. Ayat nombor 84. Okey dah. Salin dah. Catat dah tuan-puan. Okey, saya padam.
Okey, kita tengok pula Nabi lain. Okey. Masuk pula kepada kisah Nabi Harun. Nabi Harun ayat nombor 84. Kita akan jumpa nama apa sebut nama Nabi Harun. Okey. Tetapi Nabi Zakaria ni, bermula kisah Nabi Zakaria ni, Nabi Zakaria sampai kepada Nabi Ilyas, ini ayat 85. 85. Bermula daripada Nabi Ismail sampai Nabi Lut ni, ini adalah ayat 86. Okey, dah dapat dah. 86. Maknanya ada 4 ayat. Bermula 83, 84, 85, 86 ada menyebutkan 18 nama Nabi, nama Rasul yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Semua Nabi dan Rasul ada berapa? 25 kan? Bayangkan, daripada 25 nama Rasul itu, 18 daripadanya duduk dekat surah Al-An'am. Kenapa? Seperti jawapan yang kita bagi tadi. Fungsinya adalah untuk mengukuhkan ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu sebut 18? Tak cukup ke sebut Ibrahim seorang? Betul tak? Kenapa 18? Okey, fungsi sebut tu kita tahu dah. Tapi kenapa sampai 18 Nabi ni? Ada sebab dia. Sebab dia? Okey, jom kita tengok sebab dia. Sekejap ya. Ada waktu lagi tak tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Tuan-tuan boleh ikut lagi ke ni? Mampu lagi nak ikut? Boleh, Ustaz. Tak ngantuk. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Sekejap ya. Okey. Jawapan dia begini. Ya, begini. Pertama, kita kena tahu dulu. Sekejap ya. Sekejap. Slide saya ni dia lambat. Saya buka dia macam slow motion dia berjalan tu. Sepatutnya dia cepat. Mungkin dia dah penat sangat. Okey. Begini. Mana sudah tunjuk ni? Okey. Pertama, kita kena tahu dulu. Surah Al-An'am ni Allah turun bila? Okey, kita tengok kategori surah dulu Allah turun bila? Tengok tajuk ni. Okey, surah Al-An'am adalah surah apa? Tengok dekat carta ni. Okey, surah Al-An'am adalah surah Makkiyah. Ya, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Surah Al-An'am adalah surah pertama. Surah Makkiyah yang diletakkan di dalam susunan surah-surah dalam Quran tu. Surah yang pertama, surah Makkiyah, adalah surah Al-An'am. Apa tu Makkiyah? Surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Namanya surah Makkiyah. Mungkin nanti akan ada yang tanya, kenapa Al-Fatihah kita tak kata dia Makkiyah yang pertama? Sebab memang surah pertama dalam Quran Makkiyah. Al-Fatihah. Tapi sebenarnya para ulama khilaf. Makkiyah ke Madaniyah? Ulama tak sepakat pun tentang surah Al-Fatihah tu. Ada yang kata turun 2 kali, ada yang kata dia Makkiyah, ada yang kata dia Madaniyah. Maknanya ada khilaf. Tetapi kalau surah Al-An'am
ulama sepakat dia adalah surah Makkiyah. Justru itu, kita katakan bahawasanya surah Makkiyah pertama yang Allah susunannya ada dalam Quran itu adalah surah Al-An'am. Okey. Jelas ya? Sebelum ni semua surah Madaniyah. Baqarah Madaniyah, Imran Madaniyah, Ali Imran, Nisa, Al-Ma'idah Madaniyah. Masuknya surah ke-6 Al-An'am, dia surah Makkiyah. Okey. Kalau kita tengok surah Al-A'raf yang kita akan belajar nanti, juzuk yang ke-8, dia adalah surah Makkiyah juga. Cuma, kita tengok susunan dia, ini dipanggil ilmu susunan surah. Okey. Dari sudut paling panjang, surah tentulah surah apa? Al-A'raf lah. Kalau kita buat perbandingan, antara A'raf dengan Al-An'am, mana lebih panjang ayat dia? Tentu kita kata Al-A'raf yang pertama, yang kedua adalah Al-An'am. Surah Makkiyah paling panjang adalah Al-A'raf, tapi kedua terpanjang adalah Al-An'am. Namun, dari sudut peletakan surah itu, dari sudut tertib susunannya, Al-An'am terlebih dahulu dia jadi nombor 1 disusun. Manakala A'raf jadi surah yang kedua disusun. Okey. Kenapa perlu bincang Makkiyah ni? Kenapa perlu bincang Makkiyah ni? Ingat tak tadi soalan kita adalah mengapa sampai 18 Rasul disebut di dalam surah Al-An'am? Okey, mari kita lihat ciri-ciri bagi surah Makkiyah. Okey, kita terus dekat sini dulu. Waktu kita agak terbatas. Okay. Surah Makkiyah, kejap ya tuan-tuan. Okay. Surah Makkiyah, surah yang Al-An'am ya. Surah Al-An'am ni surah Makkiyah. Okey. Surah Al-An'am, surah yang kedua terpanjang selepas Al-A'raf, dan yang menariknya dekat fakta ini, surah yang paling banyak, maknanya surah Makkiyah, walaupun dia kedua terpanjang daripada Al-A'raf, tetapi surah yang paling banyak ayat-ayatnya berbentuk hujah, saling tanya menjawab. Surah yang paling banyak berdebat, berhujah dengan orang-orang musyrikin ni adalah surah Al-An'am. Berbeza dengan surah Al-A'raf. Okay. Daripada ni mungkin kita dapatlah justifikasi kenapa dia letak yang nombor 6 baru Al-A'raf nombor 7. Kalau nak diukur dari sudut ayat, memang Al-A'raf dulu. Tapi dari sudut isi kandungan adalah surah Al-An'am. Kerana surah Al-An'am surah yang paling banyak lawan ni, nak bagi ubah cara fikir orang-orang penduduk Mekah yang tega, yang selama ni duk buat syirik ni. Macam kita tanya kita belajar haiwan tadi kan, dengan tumbuh-tumbuh tadi, dia punya keras kepala tu. Oi, memang kita faham kan kalau dakwah dekat Mekah ni macam mana. Oh, memang tegalah kata orang. Kan? Jadi perlukan ayat-ayat yang tepat, yang patahkan hujah mereka. Bagi hujah-hujah yang mereka boleh fikir, hujah akal dan sebagainya. Lepas tu disokong dengan 18 Nabi. Sebut Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Hebat tak surah Al-An'am ni? Okay. Tapi apa kaitan dengan Al-An'am? Tadi kita telah ulas lah.
Kerana Al-An'am dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan hukum hakam. Sebab apa tuan-puan? Sebab kalau orang boleh buat sesuka hati hukum, nanti habislah orang tukar Islam ni macam ni, orang tukar Allah ni macam ni. Sebab itu besar pada hukum hakam. Okey. Jelas tuan-puan ya? Okey, nak tahu lagi macam mana kaedah berhujah dengan orang-orang musyrikin Mekah ni? Okey, kita lihat lagi perincian dia. Cuma waktu kita agak terbatas, saya pun tak mau panjangkan. Tapi tak apa, kita boleh sambung pada ada satu malam lagi insyaAllah. Okey, kita tengok ya. Sikit lagi saya masuk. Okey, surah Al-An'am ni, yang ini tuan-tuan sebenarnya, walaupun kita bincang juzuk 7, sebenarnya saya dah cover juzuk 8 juga ya sebenarnya. Sebab kita bincang ni surah Al-An'am. Kan, tadi nama surah dah masuk sikit juzuk 8. Ini pun sebenarnya dah cover juga sebenarnya juzuk 8. Cuma malam ni fokus kita juzuk 7 lah. Okey, tapi sedikit sebanyak kita dah selitkan juga dengan juzuk ke-8. Okey, surah Al-An'am ni kalau ikut Syekh dalam buku Khawatil Al-Quraniyah mengatakan dalam surah Al-An'am ni banyak menyebut tentang perintah mengesahkan Allah dan larangan buat syirik. Diulang perintah dan larangan tu sebanyak 49 kali yang mewakili 30% daripada 176 ke 165 ya. Daripada berapa ayat? Daripada 165 ayat surah Al-An'am ni 30% ayatnya menyebut tentang apa? Esahkan Allah, jangan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, nak lebih lanjut lagi, surah Al-An'am ni macam mana diguna kaedah hujah? Dia gunakan dua. Allah menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan menetapkan bahawa Allah ni adalah Tuhan yang satu, digunakan ganti nama Huwa. Dialah. Allah guna kata dialah merujuk kepada Allah lah. Dialah diulang sebanyak 28 kali dalam surah Al-An'am. Huwa. Dialah. Okey, saya tunjukkan contoh kepada tuan-tuan dan puan ayat dia ya. Okey, kita ambil ayat 2 dan ayat 3 lah. Kita tengok contoh Allah kata dialah. Kita tengok ya contoh ayat 2 dengan ayat 3. Okey, sekejap. Okay, kita tengok dekat ayat 2 kan, kita akan jumpa huwallazi khalaqakum huwa. Dekat ayat nombor 3 pun ada wa huwallahu fis samawat wa huwa. Lepas tu kita kena carilah yang selanjutnya. Saya hanya senaraikan 2 saja nak bagi nampak. Ini dipanggil kaedah menetapkan. Dialah. Okey, bukan sekadar tu. Allah menggunakan kaedah membuat penegasan. Jawab Muhammad. Cakap dekat mereka. Itu yang ada kita akan jumpa 44 kali Allah guna. Qul. Katakanlah, jawab. Surah yang paling banyak menggunakan perkataan qul dalam surah Al-An'am. Ingat tadi kita kata kenapa surah ini surah Makkiyah. Surah yang berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang keras kepala. Maka cara nak bagi mereka ini boleh terima, patahkan ulasan hujah mereka digunakan huwa dengan qul. Okey, saya tunjukkan contoh. Ada ayat tu, dalam satu ayat tu dia sebut qul tu 4 kali dalam satu ayat. Kita tengok contoh ya. Okey, ayat nombor 19. Kita tengok.
Berapa kali Allah ulang kul? Satu ayat saja diulang kul. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kul ni dia juga membawa maksud tanya, jawab. Qulillah. Lepas tu digunakan lagi. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidun. Satu ayat diulang perkataan kalimah qul tu 4 kali. Tapi semua sekali ada 44 lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti dengan kadar ini. InsyaAllah besok waktu kita masuk juzuk 8 kita akan selesaikan lagi beberapa perbincangan dalam maklumat ni, sebab ni pun sebenarnya dah nak masuk, dah cover juga juzuk yang ke-8. Besok kita kukuhkan lagi dan kita teruskan juzuk yang ke-8 insya-Allah. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada malam ini adalah juzuk yang ke-7 adalah juzuk yang mengajak kita kepada mengesakan Allah melalui menyerahkan segala hukum, ketentuan, ketetapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juzuk 7 adalah juzuk yang mengajar kepada kita, kita tak boleh sewenang-wenangnya mengubah segala hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitan dengan juzuk 6, dengan juzuk 5, ada. Nanti kita bincang pada hari yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat maklumat-maklumat tambahan kerana tuan-tuan dah selalu dengar tentang pembelajaran sinopsis, banyak buku-buku di pasaran. Namun begitu, moga-moga adalah beberapa penambah baikan, ada beberapa penambahan maklumat bagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya alhamdulillah malam ni kita dah masuk juzuk yang ke-7 dengan rahmat Allah. Kita dapat satu kesimpulan yang besar dari sudut mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dari sudut hukum hakam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada mana-mana pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Silakan kalau jika ada. Nak tambah sikit lah Ustaz yang setakat Kak faham. Kalau surah Makkiyah ni dia berkaitan TNB, Tauhid, Nubuwah, Ba'tsu. Iaitu tentang mengesahkan Allah, kerasulan dan juga hari kiamat, hari pembalasan. Betul. Jadi surah Al-An'am ni sebab dia nak menekankan tentang hukum hakam tu hanya milik Allah. Jadi dia berkaitan dengan tauhid lah kan, Allah tauhid, dan juga kerasulan tu nubuwah tentang Rasulullah, kul yang 44 kali tu yang Ustaz cakap tu. Dia masuk dalam tajuk tu lah kan, dalam kategori tu lah sebenarnya Ustaz kan. Ya. Dia mudahnya senang je. Mana-mana surah Makkiyah dia akan ada 3 topik tu. Ilahiyat, ketuhanan, nubuwah ataupun ar-risalah, kerasulan, dan yang ketiga dia ada topik tentang kiamat. Mesti ada. Memang itu pattern bagi surah Makkiyah. Yang tu. Cuma bezanya adalah antara 3 tajuk, 3 topik tu lebih banyak kepada apa? Kalau macam surah Al-An'am ni boleh kita katakan sebenarnya dia lebih banyak nak pergi kepada al-ilahiyat, cerita tentang ketuhanan, ketauhidan tu. Ada setengah surah dia lebih banyak fokus kepada hari kiamat. Ada setengah surah dia banyak memberi fokus tentang kerasulan. Dia macam tu. Tapi 3 tu memang rukun iman,
dan memang ada dalam setiap surah-surah Makkiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakillahu khairaka atas penambahan maklumat. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Ada mana-mana persoalan, pertanyaan? Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa ya pada esok malam, Jumaat malam Sabtu. Mari kita teruskan lagi usaha kita yang sedikit ini untuk kita memahami lagi pada juzuk yang ke-8 insya-Allah. Jadi boleh dapatkan nota di link Google Drive yang ada dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh menyaksikan kembali rakaman, ada di YouTube pun dah ada, dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy pun ada. Kalau tuan-tuan menyaksikan di YouTube, kalau boleh tuan-tuan tekanlah butang subscribe tu, ya. Dan kalau tuan-tuan nak tekan butang loceng pun boleh supaya selalu tahu bahawa ada video-video baru yang kita upload. Dan saya harap kita boleh ajak lagi siapa-siapa ikuti kelas kita, sebab kelas kita ni dia tidak ada mana-mana bayaran, bebas. Tuan-tuan boleh edarkan nota, tuan-tuan dibenarkan mengedarkan video-video, silakan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kelas kita ni berjalan semua atas sumbangan orang ramai. Jadi orang menyumbang, kita jalankan sama-sama, kita dapat manfaat, kita pun dapat menyebarkan ilmu kepada semua. Jadi kita sudahi malam ini pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.